خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة، لو سقاك الوقت مرة. الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة. الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة. خذ من التاريخ عبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Pengurusi, Al-Fadhil tuan-tuan imam pengurusi Jawatankuasa Masjid, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini dapat kita bersama dalam majlis ilmu membincangkan tentang undang-undang ataupun perundangan Islam yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita untuk kita laksanakan dan untuk mendapat perlindungan yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita nak lihat dalam pegangan kita ini disebut dengan nama Asy-Syari'atul Ilahiyah ataupun Asy-Syari'atul Islamiyah, syariah perundangan Islam, iaitulah sebuah syariat yang lengkap dan sempurna, bermula daripada akidah, pegangan hati kita sampai kepada semua perkara. Sebuah kitab yang cantik dapat membantu masyarakat untuk mengetahui apa itu keindahan Islam. Islam itu indah bagaimana? Tajuk dianya keindahan Islam atau Mahasin Islam. Kita ini saya usahakan terbitnya di Malaysia ini untuk membantu masyarakat memahami sebahagian kecil daripada rahsia syariat, daripada hikmah, dia panggil bahasa Arab hikmatut tasyri' ataupun asrarus syariah, rahsia di sebalik perundangan Islam. Alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan kita yang kecil ini dapat memberi jawapan yang besar kepada orang-orang yang tidak begitu mempercayai undang-undang Islam. Bukan tak percaya, tak apa-apa nak yakin, banyak kritik sangat. Jadi dalam kitab ini saya bawa 7 bab. 7 bab bermula dengan akhlak, bermula dengan akidah, ciri-ciri keistimewaan syariat Islamiah itu, kemudian ibadat. Dalam masalah keluarga kita jelaskan kenapa Islam itu membezakan di antara laki-laki dengan perempuan dalam bab harta pusaka, dan mengapa Islam membenarkan perceraian, sedangkan cerai ini tak ada orang nak, tapi itulah merupakan jalan keluar menyelamatkan sebuah kehidupan manusia. Kenapa Islam mengharuskan poligami? Sebut ni nak beli lalu kita ni, yang perempuan pula marah. Kita baca dari sudut syariat perundangan. Kemudian beberapa perkara larangan dalam syariat ini, larangan sihir, zina, liwat,
pergaulan bebas, riba, arak, judi. Dan yang bab yang kelima, tajuk yang kita bincang ini, iaitulah tentang perundangan Islam yang disebut dengan nama undang-undang jenayah syariah, ataupun khususnya di bawah kategori hudud. Hari ini bila sebut hudud, orang duk nampak tangan cabut, potong tangan, potong kepala, tu ya sebut hudud. Kerana itulah bila sebut hudud jadi buruk sangat kepahaman masyarakat ini tentang undang-undang Islam. Sedangkan kalau kita nak tengok, hudud itu satu daripada pencegahan. Haddun, hudud itu dia panggil, bahasa Arab kata al-haddu dengan makna al-man'u, sekatan. Kita kata ini had, ini sempadan, maknanya kamu jangan langgar. Masuk belah ni kena, tak masuk tak apa. Jadi orang yang menentang pelaksanaan undang-undang syariah ni, jenayah syariah ni, iaitulah orang yang dua kategori je manusia yang menentang dia. Manusia yang pertama iaitulah manusia yang memang berniat nak buat jahat, dia takut tangan dia terpotong. Manusia yang nak berzina, dia takut dia kena rejam. Satu lagi kategori manusia iaitulah manusia yang diselubungi pemikiran mereka dengan syubhat, dengan perkara kesamaran, tak jelas, tak clear, keliru ataupun dikelirukan. Ini jadi masalah kita. Sebab orang yang hidup di Malaysia, di tanah air kita yang kita sayangi ni, semenjak tuan-tuan dengar isu hudud ni, berapa kali dalam TV Malaysia memberi ulasan yang positif tentang pelaksanaan hukum hudud? Setakat yang tuan-tuan dengar, ada tak ada? Tak ada. Kenapa GST boleh dijaja, ditulis billboard yang begitu besar, dilekat di bas, di kereta api, GST satu yang masa depan, dia punya istilah masa depan yang cerah ke apa benda. Kenapa tidak diperkenalkan undang-undang syariat Islam ini seperti yang diperkenalkan kepentingan-kepentingan duniawi yang ada pada kita? Ini menyebabkan orang Islam dengar hudud takut, orang bukan Islam dengar hudud pun melompat sama. Tapi kalau orang Islam dengar hudud dia lompat, tidak jadi masalah bagi saya. Sebab dia tidak Islam, dia tak baca Quran. Kita yang duk baca Quran daripada kecil lagi ni, tilka hududullah. Itulah hudud, sempadan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kalau tuan-tuan baca hari ni, alhamdulillah, alat yang ada di tangan kita ni cukup mudah. Buka je Quran, cari hudud, ha, dal, waw, dal, tulis hudud dalam tu, dia akan keluar beberapa ayat yang menyebut tentang hudud. Tilka hududullah fala taqrabuha. Tengok, satu ayat Allah Ta'ala sebut tilka hududullah, itu semua sempadan Allah Ta'ala buat, jangan hampir. Ada lagi tilka hududullah fala ta'taduha. Tengok, Tuhan kata itu hudud Allah Ta'ala, kamu jangan langkah. Yang tadi jangan hampir, yang ni jangan ta'tadu, jangan melampau, jangan melintasi sempadan ini. Allahu Akbar. Kalau kita baca tadabbur ayat-ayat hudud saja, kita akan nampak keindahan Islam itu. Kenapa hudud ini sebahagian daripada undang-undang jenayah syariah. Bukan makna undang-undang bila kata senang laksana undang-undang Islam, orang pertikai, tidak adil, tidak adil sebab tu sebab ni. Yang tidak adil itu tunjuk dulu kat mana tidak adil. Hari ni banyak orang duk perli main. Oh, dia kata kalau zina kena, kalau rogol tak kena. Siapa dia cakap tak kena? Siapa dia kata orang yang rogol orang lebih boleh lepas? Dalam ceramah yang lain saya sebut undang-undang hudud ini mencuri potong tangan. Tapi kalau merompok tak kena potong tangan. Terkejut dia. Baik merompok lah macam ni. Orang kata baiklah. Sebab orang merompok bukan sekat potong tangan, kepala kita potong lagi. Itu lagi hebat. Dia ingat main-main. Undang-undang Islam terbagi kepada, yang pertama dia panggil hudud, satu. Yang kedua qisas, yang ketiga ta'zir. Hudud iaitulah undang-undang yang Allah Ta'ala tetapkan hak dia, kadar dia telah disebut dalam Quran. Tilka hududullah, as-sariqu was-sariqatu faqta'u. Orang mencuri potong tangan. Potong pun dia ada hak sempadan, dia bukan semua curi potong tangan, pergi pasar malam ambil kepiah sebiji potong dah.
Itu dia ada had, ada sempadan yang perlu kita jelas. Maka para jemaah sekalian, kita nak memahami isu hudud secara ringkasnya, saya akan cuba tonjolkan, baca dalam kitab Keindahan Islam ini untuk tuan-tuan nanti boleh ambil kitab ini dan boleh lihat dalam buku ini saja beberapa aspek yang menunjukkan keindahan Islam berkaitan dengan hudud dan qisas secara umum. Kita nukilkan di sini ada 10 kelebihan. Nak baca hak ni pun tak habis dah. 10 kelebihan. Jadi kalau sebut tentang had ataupun hudud, ambil daripada kata jamak bagi kalimatul had. Dari segi undang-undang syarak, apa makna hudud? Hudud ini suatu hukuman yang telah ditetapkan, ditentukan oleh nas syarak, yang diwajibkan ke atas manusia dengan sebab melanggar satu hak daripada hak-hak Allah Azza wa Jalla. Dia panggil hudud ini, iaitulah undang-undang duduk di bawah akta hak Allah Azza wa Jalla. Jadi jenayah-jenayah yang dikenakan undang-undang hudud hanya beberapa perkara saja. Yang kena hududnya beberapa perkara saja. Yang pertama, murtad, wal iyaz billah. Kalau orang ni murtad, kita kena suruh dia taubat. Mu tak nak taubat juga? Tak nak. Tak ada masalah. Kita kata taubat, mengucap 2 kalimah syahadah, kembali kepada Islam, ataupun kepala kamu dipenggal. Dia kata ini kebebasan beragama. Naam. Manusia diberi kebebasan memilih agama. Manusia diberi kebebasan memilih agama. Tapi kalau kamu sudah pilih kami Islam, kamu tak boleh tinggal lagi. Itu maksud la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kalau dia sudah beragama, tak boleh dia mempermain-mainkan. Jadi kalau orang mempermain-mainkan agama, bahaya. Apa yang sebab bahaya? Sebab mereka boleh kata, aku masuk dah tu Islam, tak jadi, tak betul. Jadi dia telah mentashwih, telah memberi gambaran yang buruk pada Islam, kononnya dia sudah dalam Islam. Pengalaman kita berkawan dengan kawan-kawan, bekas-bekas orang yang duduk dalam suasana yang tidak Islam, kita kata orang nak kata apa dia, jahiliah berat sangat kan, dalam suasana lain. Dia tak, aku tahulah, aku memang pengalaman dalam isu ni. Tengok, kita pun nampak buruk sebab sebenarnya. Jadi kalau kita benarkan orang-orang yang Islam ini murtad, maka mereka akan mentaswihkan gambaran Islam lebih dahsyat daripada orang-orang kafir yang menghina Islam. Sebab orang kafir hina Islam, dia tu bukan Islam, tak tahu. Ini dia boleh dakwa, aku dah Islam, tapi aku lari sebab Islam tak betul. Maka ini dipanggil satu kepincangan yang berlaku dalam masalah itu. Satu, yang kedua, undang-undang yang kedua dipanggil undang-undang zina, wal iyazubillah. Zina termasuk dalam undang-undang hudud. Sebab apa? Aktanya telah disebut dalam Quran. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Penzina laki-laki, perempuan dan laki-laki, sebat mereka. Quran sebut. Yang ketiga, undang-undang qazaf. Apa dia qazaf? Tuduh orang berzina tanpa bukti. Tuduh orang berzina tanpa bukti, itu dia panggil qazaf. Ini termasuk dia dalam undang-undang hudud. Seorang dia boleh menuduh tanpa bukti, tanpa saksi, maaf. Siapa? Suami. Kalau dia lihat isterinya berzina wal iyazubillah, maka dia boleh tuduh walaupun tidak ada saksi. Allah Ta'ala beri kelonggaran kepada suami sebab dia memberi kesan dalam hidup dianya. Suami, kalau dia boleh terima isteri dia berzina dengan orang, maka dia jadi tong buruk, terpaksa kena menerima anak orang lain di dalam keturunan dia. Dahsyat. Maka Tuhan beri kebenaran kepada suami, dia tak ada saksi, dia boleh tuduh walaupun seorang dia dengan 4 kali sumpah. Dia panggil sumpah li'an, yang membenarkan tuduhan dia. Dan kali yang kelima, sumpah yang kelima, dia kena laknat ke atas dia sendiri. Kalau aku berdusta, Allah Ta'ala laknat kepada aku. Kemudian sumpah ini, kalaulah isteri dia tak mau mengaku, isteri kena balas balik sumpah 5 kali juga, maka dia akan terpisah selama-lamanya 2 orang ini. Dan pihak kerajaan tak boleh menjatuhkan hukuman sebab ataupun rejam ke atas kedua-duanya, kerana masing-masing tidak ada saksi, cuma ada tuduhan. Tetapi tuduhan itu
dapat melepaskan daripada sebat 80 rotan kerana menuduh qazaf kerana dia suami. Yang pentingnya dengan sumpah tadi dia telah menafikan anak yang ada dalam perut isteri dia tu anak dia, maka terpisahlah dua orang ni. Itu dua. Yang ketiga, haddus sariqah, undang-undang mencuri. Orang mencuri Tuhan sebut dalam Quran as-sariqu was-sariqatu faqta'u. Yang keempat, minum arak. Minum arak ini telah disebut Allah Taala sebut al-arak itu risun, satu perbuatan yang keji, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah sebat peminum arak pada zamannya. Yang seterusnya iaitu al-hirabah, undang-undang merompok. Merompok Tuhan sebut alladzina yuharibuna Allah wa rasulahu. Ayat Quran ini telah menyebut dengan undang-undang yang tersebut. Baik. Al-Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Syarah Bukhari mengatakan bahawa undang-undang ini zina dan lain-lain lagi ada 17 perkara yang dikenakan hudud, yang ittifaqnya yang telah kita sebut tadi, iaitulah murtad, merompok, zina, qazaf, minum arak, mencuri. Yang ni muttafaq. Yang tidak muttafaq alaih ada lagi. Dia panggil jahdul ariyah, orang pinjam barang orang kemudian dia tak mengaku. Itu minuman yang memabukkan lain daripada arak. Macam kita kata mabuk dadah. Tuduh orang lain daripada zina. Dia tak kata zina, kalau zina itu qazaf, tapi qazaf lain daripada zina. Ataupun ta'rib bil qazaf, sindiran untuk menuduh orang berzina. Liwat dengan orang yang halal nikah dengan dia. Ityanul bahimah, Allahu akbar. Apa ni, pergi rogul hayawan, nak kata apa, as-sihaq, main sama perempuan. Tamkinul mar'atul qiradah, orang perempuan berzina dengan monyet dan lain-lain binatang. Apa ni, was-sihr, tarkus salat, tinggal salat, malas, dan buka puasa pada bulan Ramadan. Ini kata Ibn Hajar ada 17 yang disebut dalam undang-undang hudud, tetapi yang muttafaq alaih yang telah saya sebut di awal tadi, ini undang-undang dia panggil hudud. Kemudian ada satu kes lagi dia panggil undang-undang qisas. Qisas ini walakum fil qisasi hayatun. Kenapa qisas ini tidak dimasukkan dalam undang-undang hudud? Sebab qisas ini termasuk di dalam dia buat akta hak manusia. Hudud ini hak Allah. Bila orang ni laksanakan melakukan perbuatan ini, kemudian dapat ditangkap. Contohnya orang ini mencuri. Lepas dia mencuri, dia ditangkap, bawa kepada polis, pemerintah. Mari tuan barang, dia kata sudahlah, potong tangan dalam budak ni, kesian dia tak ada tangan, saya maafkan. Saya maafkan. Boleh ke tak boleh kita maaf? Jawabnya maaflah, tapi tangan mesti dipotong. Sebab itu dia panggil hak Allah Azza wa Jalla. Hak Allah ini bila sampai kepada pemerintah, maka dia boleh kena laksanakan. Sebagaimana cerita seorang sahabat Safwan, dia tengah tidur, barang dia letak bawah dia. Mari orang ni tarik barang dia curi, pakai baju dia apa boleh. Jadi dia bawa kes ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Bila dia dengar orang ni nak kena potong tangan, Safwan kata, aku maaf dengan dia Rasulullah, saya maafkan. Nabi kata, halla, kenapa kamu tidak maaf sebelum kamu bawa pada aku? Dah sampai di sini, undang-undang had tak boleh lagi kita gugurkan dia, kerana dia termasuk di bawah undang-undang Allah, hak Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada siapa boleh melepaskannya. Satu lagi kategori undang-undang disebut dengan nama undang-undang qisas, iaitu balas balik perbuatan orang. Orang ni cabut mata orang, orang ni cabut gigi orang, bahkan sampai peringkat cabut nyawa orang. Dia tembak kawan itu mati. Maka apa undang-undang qisas? Walakum fil qisasi hayatun. Jadi undang-undang qisas ni orang ni kena balas balik seperti yang dia buat. Cabut nyawa, kita cabut nyawa dia.
Dia cabut tangan orang, kita cabut tangan dia. Cabut gigi, sama. Tetapi undang-undang qisas ini dia panggil hak manusia, hak individu. Kalau orang dicabut mata awak, maka kita berhak dakwa dia untuk dicabut mata dia balik. Dikata di kawan ni, aku tak nak lah cabut mata dia, kesian dengan dia. Biar aku seorang, ialah buta sebelah mata ni. Kalau tidak jadi dua orang. Maka dia boleh berpindah kepada akta yang kedua, iaitulah minta pampasan ganti rugi. Minta ganti rugi sebelah mata setengah diat. 50 ekor unta bayar. Ambil 50 ekor bayar. Ataupun langsung dia lepas. Dia kata tak apalah. Kalau ada oleh kerana dia tersalah, dia dah bertaubat, dia dah insaf, saya maafkan dia. Mudah-mudahan Allah Taala maafkan saya. Lepas saja boleh. Dia panggil berpindah daripada balas bunuh kepada diat pampasan, ataupun berpindah kepada lepas saja, sedekah. Itu hak manusia di bawah undang-undang qisas. Satu lagi undang-undang yang perlu kita kenal, dia panggil undang-undang ta'zir. Undang-undang ta'zir ini Allah Subhanahu Wa Taala beri kuasa kepada pemerintah pada ketika itu untuk berijtihad mana ke undang-undang yang tidak ada nas dalam Quran, yang tidak ada nas dalam hadis, yang tidak disebut dalam ini, maka pihak kerajaan boleh isytiharkan undang-undang yang sesuai dengan maqasidus syarak di bawah objektif syarak. Tak boleh lari daripada syarak. Kita kena tengok macam di bawah akta dadah berbahaya. Di bawah akta dadah ni, kalau kita nak kira, dia mabuk akta mabuk. Tapi mengapa kebanyakan negara hari ini menggunakan pengedar dadah ni digantung? Undang-undang yang tidak ikut syariah gantung. Negara-negara yang mengamalkan undang-undang syariah seperti negara di Arab Saudi hari ini, kalau pengedar dadah dipancung. Dia baca, lepas pancung dia akan baca undang-undang, dibaca kes ni dalam TV, dalam radio, dia akan sebut hari ini pada hari Jumaat sekian-sekian hari bulan telah dilaksanakan undang-undang pancung kepala kepada fulan bin fulan kerana dia telah melakukan jenayah mengedar dadah dengan hak yang ditetapkan, ta'ziran. Dia akan sebut ta'ziran. Itu undang-undang ta'zir. Jadi undang-undang ta'zir ini kembali kepada ijtihad pemerintah di bawah skop maqasidus syarak dalam setiap tempat dan keadaan. Inilah yang disebut dengan undang-undang hudud, undang-undang qisas dan undang-undang ta'zir. Jadi kita boleh faham secara ringkasnya begitulah keadaannya. Qisas ini hak orang, maaf lepas. Saya ingat satu kes, Allah yarham, guru saya ni dia qadi mahkamah tinggi di Madinah, qadi mahkamah tinggi di Madinah. Dia kata satu kes yang dua orang pemuda ni berkelahi, tembak mati. Jadi ayah dia buat keputusan, keluarga dia buat keputusan mahkamah, budak ni akan dibalas bunuh, qisas, mesti dipancung kepala. Waktu di saat pedang telah dibuka, dia tarik dia punya daripada sarung telah terbuka, qadi sedang baca kes. Orang yang nak dipancung sudah berada di sini. Dia panggil sayaf, tukang mancung pun sudah ada. Qadi sedang baca kes ini, tiba-tiba bapak dia berlari mari depan hakim. Dia kata, ya qadi afautu anhu, aku telah maafkan budak ini. Terkejut orang ramai. Dia undang-undang Islam ni Allah Taala minta supaya kita laksanakan dia di hadapan orang ramai, supaya manusia tengok. Ini mencuri, tangan potong. Bunuh orang, ni pancung kepala. Biar nampak depan mata. Jangan ada sembunyi. Ni senyap-senyap ya tunjuk. Kalau senyap tunjuk, orang tak dapat i'tiaz, tak dapat kesedaran daripada kes itu. Ya, biar dia tengok. Mana boleh tengok. Yang takut jangan pergi. Yang berani je pergi. Sebab orang penakut ni, yang takkan dia berani nak pergi buat jenayah. Jadi bila qadi sedang nak siap, tiba-tiba bapak dia berlari. Dia kata, afautu anhu, aku maafkan budak ini. Jadi satu padang yang orang duk tengok tu terkejut.
ada yang menangis kerana hanya beberapa detik lagi pedang nak terbang, tiba-tiba dia dimaafkan. Jadi qadi kata stop, berhenti serta-merta. Panggil bapak dia, tanya dulu, waras, tidak mabuk, dah, aku salim, aku 100% sejahtera. Cuma aku duk fikir kalau budak ni mati juga, tapi dua orang ni berkelahi. Aku tidak tahu sebenarnya siapa yang bersalah dalam kes ni. Boleh jadi anak aku salah, boleh jadi salah. Cuma sempat kawan ni yang tembak dia. Kita tak tahu, dua orang yang berkelahi. Jadi mudah-mudahan dengan aku maafkan dia ni, Allah SWT maaf kepada anak aku yang ada dalam kubur. Ini undang-undang syariah memberi kesedaran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kemaafan kepada anak saya yang dibunuh oleh orang ni dengan sebab aku maafkan dia. Subhanallah. Jadi kalau seorang daripada keluarga wali aulia udam maafkan, maka gugur, tak boleh lagi. Contoh dia ada anak 10 orang, seorang maaf, 9 lagi tak maaf, dia tak boleh. Sebab nyawa dia telah terangkat 1/10 daripada dia kena 100%. Wali ni setuju untuk balas bunuh, baru bunuh. Kalau seorang tak nak, jadi tak cukup. Nyawa satu je, nyawa ada satu, jadi 1/10 kurang daripada hak dia, maka dia gugurkan. Dalam hadis disebut udra'ul hudud bisyubhat, lepaskan undang-undang had itu kalau ada keraguan yang boleh ditimbulkan dengan sebab-sebab yang tertentu. Jadi ini undang-undang. Maka kalau kita lihat dalam hadis yang banyak, Nabi SAW sebut haddun yu'malu fil ardi khairun li ahli al-ardi min an yumtaru 30 sabahan. Satu had, satu undang-undang hudud ini dilaksanakan di atas muka bumi lebih baik bagi pada penduduk bumi itu daripada dihujani dengan hujan rahmat sebanyak 30 pagi. Ini kalau jadi dengan satu undang-undang itu hujan rahmat turun 30 pagi, lebih baik kita laksanakan satu undang-undang. Sebab ianya undang-undang mari daripada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dalam An-Nasa'i dan dalam hadis yang lain Nabi SAW perintah kepada kita, aqimu hududallah fil qaribi wal ba'id wala ta'khudhukum fillahi lawmatul la'im. Laksanakan undang-undang hudud ini kepada orang dekat dan orang jauh. Jangan pilih orang ni orang baik ni, tak boleh. Orang ni orang kita, lepas lah. Nabi kata la ta'khudhukum, janganlah kamu nak laksanakan undang-undang Tuhan ni takut kepada cercaan orang-orang yang mencerca. Jadi kalau kita takut pada cercaan manusia, kita tak dapat laksanakan undang-undang Allah Azza wa Jalla. Ini satu kes yang berat. Ini undang-undang syariat Islam yang telah Allah Ta'ala mari daripada Allah. Dia panggil ciri-ciri kaedah Islam itu minallah wa ilallah. Tanda dia punya kaedah, mari daripada Allah dan kembali kepada Allah. Apa dia maksud mari daripada Allah, kembali kepada Allah? Allah Ta'ala yang turun daripada langit kepada Nabi SAW undang-undang syariat. Kita yang lakukan undang-undang ini untuk siapa? Untuk Allah. Sebab kenapa laku ni? Kenapa kita buat salat? Sebab lillahi ta'ala. Kenapa pakai tinggalkan riba? Kerana Allah. Kenapa muslimah pakai tutup aurat walaupun panas? Lillahi ta'ala. Kenapa laksanakan undang-undang syariah ini di atas muka bumi untuk memakmurkan dunia? Kerana Allah. Itu dia panggil keindahan Islam. Keindahan Islam ini duduk di mana? Duduk di minallah wa ilallah. Mari daripada Allah, turun daripada Allah, dan kita buat juga kerana Allah. Mari undang-undang orang putih, undang-undang kafir, siapa ni? Kita nak kata apa keindahan dia? Mari daripada orang putih, mari daripada lorek, buat untuk siapa? Untuk dia juga lah, tak jadi. Kerana itu dia tidak ada pencegahan. Bila Tuhan sebut ayat Quran ini nakalam minallah, undang-undang ini pencegahannya mari daripada Allah. Jadi tak ada perbezaan yang sangat ketara di antara al-syariatul ilahiyah dengan kanun al-wad'i, dengan undang-undang sivil yang manusia buat ini sangat ketara. Sebab kita buat undang-undang ini dengan perkiraan otak kita. Tidak ada nakalam minallah, tidak ada pencegahan mari daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau undang-undang ni mari daripada Allah, Tuhan sendiri yang bagi jaminan kalau kamu laksanakan undang-undang ini, aku yang mencegahnya. Mana Allah Ta'ala campak dalam hati manusia takut untuk melakukan jenayah, sesar masalah kita. Hari ini kita usaha lebih.
Nak masuk dalam rumah kita, daripada pintu pagar sampai ke dalam rumah, berapa kunci ada? Cuba tengok balik rumah masing-masing. Berapa kunci ada? Paling tidak 3 kunci dah. Pagar, grill, kunci pintu. 3. Pintu bilik pula 4. Nah, kalau ada yang peti besi 5. Tapi Masya Allah, tabarakallah, pencuri kalau dia nak masuk, dia masuk ikut grill kita, dia masuk ikut atap, tak ada kena-mengena dengan kunci 5 kunci awak tadi. Itu dia panggil yang kita nak hari ni. Allah SWT bagi berkat, baldatun tayyibatun, negeri yang amannya, sebab kita duduk di bawah undang-undang syariat ilahiyah, duduk di bawah peraturan Allah. Maka Tuhan beri keamanan. Kalau ada pencuri, tidaklah sampai peringkat satu zahirah yang cukup dahsyat. Dalam satu risalah yang saya pegang ini, nama dia Hudud Syariah fil Islam, dia telah menyenaraikan kepada kita, tuan-tuan, kalau kita tengok jarimatul qatli saja, undang-undang dengan sebab tidak ada syariat Islam ini, iaitulah daripada tahun 1970 saja, adadul jaraim, bilangan jenayah yang dilakukan lebih daripada 1 juta kes. Pada tahun 71 pula lebih daripada itu, banyak lagi. 1988 kajian yang dibuat di bandar New York saja 1849 kes pembunuhan. Jadi banyak sekali. Kalau kita nak, tempat kita hari ni pun boleh tahan juga dah. Banyak hari ni hasil daripada manusia menunjukkan kerah kepala, tak mau tunduk kepada peraturan Allah Azza wa Jalla. Yang saya heran, bila timbul isu nak laksanakan undang-undang hudud ini, ada manusia bercakap, dia kata kalau buat hudud pun belum pasti jenayah kurang. Buat dulu kak. Letakkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, letak kepercayaan kita. Tuhan kata nakalam min Allah, pencegahan mari daripada Allah. Tiba-tiba kita buat dengan otak kita, kerana kita terlalu lama mendukung, duk dakak undang-undang yang ditinggal oleh Lok Rek sudah 50 tahun lebih, sama mereka bila mari undang-undang Islam, sakit kepala habis dah. Saya tengok apa yang berlaku, fenomena yang berlaku apabila negara Brunei Darussalam, Allahumma sabbithum, kita doakan Allah Ta'ala beri sabat kepada Sultan Brunei di atas pelaksanaan undang-undang syariah yang telah diisytiharkan 2 hari lepas, insya-Allah. Jadi, dan dia pun bertegas, bila orang kritik dia, tak adalah orang nak mari melawat negerimu, dia kata biar. Kalau orang mari niat nak mencuri, baik dia tak mari, tangan potong. Kalau dia mari negeri aku, dia niat nak berzina, tak payah mari. Ia mari negeri aku ni orang yang baik-baik, orang yang tidak niat nak mencuri, orang yang tidak niat nak berzina, orang yang tak nak mabuk arak, dia datang ke negeri aku. Yang datang ke negeri aku ni safwatum al-mukhtar minan nas, sekumpulan manusia yang terpilih, yang tak nak mungkar, tak nak maksiat, tak nak jenayah. Alhamdulillah. Ini kata-kata yang tegas. Saya menanti-nanti, tuan-tuan juga menanti-nanti, bila kata-kata ini akan keluar daripada pemimpin negara Malaysia yang dicintai ini. InsyaAllah kita doakan supaya perkara ini terjadi di negara kita. Tapi bila mari Kelantan mengisytiharkan nak juga buat undang-undang hudud ini, laksanakan, walaupun telah draftnya telah lama, jadi kita dengar banyak ulasan-ulasan. Saya kalau orang kafir ulas, saya tak heran. Pasal itulah bila salah seorang kafir yang menentang undang-undang hudud ini mati, orang duduk mesej dengan saya, dia kata Ustaz, tak ada lagi penentang hudud. Saya kata saya tidak bimbang kepada itu. Yang saya bimbang yang menentang undang-undang syariah ini, yang ada songkok dengan kafir atas kepala. Ini saya bimbang. Hari ni tengok sak khabar, orang ni ulas, yang ni ulas. Kadang-kadang dia ulas tu pula, Allahu Akbar, lebih dia pula pada orang lain. Persatuan perubatan dia kata kami tak nak potong tangan, tak nak subhat dengan masalah ni. Saya kata kalau bak potong, tak payah dia lah, tuan-tuan semua reti belakang potong. Ya payahnya kalau nak sambung balik. Perlu doktor ke nak potong tangan ni? Tak perlu doktor, kerak bagi potonglah tangan dia. Duduk sibuk dengan doktor. Dia gamak kita perlu sangat ke dia untuk laksanakan hudud. Dia pula bukan Islam. Pergilah kamu. Ramai lagi, alhamdulillah, Persatuan Perubatan Islam, doktor-doktor Islam buat kenyataan balas bahawa kami akan bekerjasama melaksanakan undang-undang Tuhan. Alhamdulillah, tuan-tuan bagi sokongan yang penuh. Boleh tak boleh, cerita lain. Bawa ke parlimen dilulus, cerita lain. Yang pentingnya usaha nak buat biar ada. Pacak hari dulu. Kerana saya mula-mula lagi, bila timbul isu Brunei, wartawan tanya, apa pandangan Ustaz? Saya kata saya minta negara Malaysia juga letak tarikh berapa hari bulan untuk kita lancarkan kempen melaksanakan undang-undang hudud di atas muka bumi ini. Tak boleh di Malaysia, boleh di Kelantan, beri laluan. Dia kata orang tak akan pergi. Kita akan jawab seperti Brunei jawab,
Orang yang tak pergi ni, orang yang takut nak buat jenayah, orang yang nak buat maksiat, nak buat munkar, dia tak datang, kita kata alhamdulillah, selamat negeri aku daripada puak-puak ni. Itu paling baik. Allahu akbar. Nak tengok tuan-tuan, mana boleh banding antara undang-undang ilahiyah dengan undang-undang manusia? Lain, sangat-sangat berbeza. Saya ambil contoh ringkas, iaitulah undang-undang zina. Dalam syariat, dalam hadis, orang laki-laki yang telah berzina, orang dewasa yang telah kahwin berzina, undang-undang dia tak boleh duduk lagi di atas muka bumi ni, rejam. Memanglah puak-puak anti hadis kata tak ada pun dalam Quran. Allah kata pandai sungguh mu ni dalam bab nak putar balik undang-undang syariah. Dia kata tak ada dalam Quran, rejam. Yang ada Qurannya sebab saja. Kenapa kamu nak rejam? Sebab dia nak tolak hadis. Rupanya puak-puak anti hadis ini dan beberapa orang yang menyokong penolakan hadis ini ada agenda tersendiri dalam kepala dia, sekaligus akan menolak undang-undang hudud untuk dilaksanakan undang-undang syariah yang banyak yang tidak disebut secara detailnya dalam Quran. Dalam hadis Nabi kita buat beberapa kes yang berlaku, kes Ma'iz contohnya, rejam. Al-Ghamidiyah, perempuan yang mari sebut kena rejam. Dan 2-3 kes berlaku di zaman Nabi SAW. Al-Asif, seorang hamba yang kerja dengan tuan dia, juga direjam isteri dia tu. Maka jelas dalam hadis menunjukkan perkara ini berlaku. Bila mari kita kata tak payah, baik, kamu bila orang yang buat undang-undang dalam kes yang hampir sama, iaitu kes rogol. Rogol ni undang-undang Malaysia meletakkan 20 tahun penjara. Kalau dia rogol orang 3 kali, dia kena penjara 60 tahun. 60 tahun. Ada peguam ada sini, hakim-hakim boleh betulkan maklumat saya. 60 tahun penjara, 20 tahun penjara, 30 tahun duduk dalam penjara. Siapa bagi dia makan? Siapa bagi makan? Dia pergi menoreh, nak makan pagi-pagi, pergi menyangkut dalam penjara. Keduk relax relax, tunggu makan. Siapa cerdik? Kalau kita ambil undang-undang syariah, oleh kerana kamu ni seorang yang telah berkahwin, muhsan, kamu pergi rogo orang, kamu pergi buat ini, maka tidak ada hak lagi untuk kamu duduk atas muka bumi. Yang layak bagi kamu duduk dalam perut bumi. Tak ada rugi berapa sen, tak rugi. Kalau kita kata 30 tahun, satu hari kerajaan terpaksa tanggung orang ni RM30 satu hari, dalam masa 30 tahun berapa ratus ribu kita kena tanggung. Ia masalahnya, dia dalam penjara dapat makan, anak-anak dia yang duduk di luar penjara, siapa bagi makan? Merempak budak-budak ni. Mak dia terpaksa kena gereja, pergi ambil upah basuh kayu rumah orang lah, pergi menoreh lah, budak-budak ni minta sedekah. Ayah dalam penjara makan free, anak-anak yang tidak berdosa, yang tidak bersalah terpaksa kena tanggung sendiri. Apa kata kita ambil orang ni, kita letak dia dalam bumi, anak-anak dia tu diberi di bawah tanggungjawab kerajaan, di bawah tanggungjawab kebajikan, di bawah Baitul Mal, diberi pendidikan kepada mereka, diberi makan kepada mereka, beri pakaian kepada mereka, tanggung sampai dia besar, sampai dia balik, sampai dia boleh buat kerja, lepaskan mereka. 20 tahun. Bayangkan, kalau satu hari RM30, cukup kan RM30 satu hari ni? Dengan makan lagi, dengan pakaian lagi, dengan cukup lengkap. Tuan-tuan kira RM30 satu hari untuk 20 tahun, berapa ratus ribu kerja kena tanggung? Mana accountant? Bukalah dia punya alat tu. Nak tahu cerdik tak cerdik kita. 100 ribu lebih ke bawah ke 300 ribu habis. Orang yang ini, siapa dia bagi makan? Ni orang-orang pencuri-pencuri ni. Bahkan ada satu cerita di barat, orang ni mencuri, bila habis tempoh keluar, dia pergi mencuri lagi. Dia kata buat apa? Dia kata dalam penjara aku makan free, duduk kat luar susah nak makan, terpaksa kena mencuri. Kita tanggung orang-orang yang bersalah yang ini, tapi orang yang betul-betul memerlukan kita tak tanggung. Kata di ahli-ahli fikir, ahli-ahli undang-undang Islam, dia kata di barat ini penjara dibuat sama dengan buat universiti. Penjara sama dengan universiti, sama hebat. Universiti berbesar, penjara pun besar. Bahkan kalau kita pergi melawat di penjara-penjara, setakatnya saya pergi melawat lah, orang-orang panggil ceramah masuk, saya tengok pagar dia pun kalah pagar pondok itu. Pagar pondok ni lembu langgar pun pecah. Pagar untuk penjara, Masya Allah, tabarakallah, pagar dia pun kalah kita punya rumah. Besar, hebat. Kenapa? Penjara kita melian penuh dalam penjara, sebab akta kita nak pelihara orang-orang yang jahat. 20 tahun, biasa ya, dengar. Telah jatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Seumur hidup makan free dalam penjara.
Baik dia letak kat luar, mu di penjara seumur hidup, tapi kita bagi kawasan luah mana? Ini cak cangkul, ini parang, ini golok, kamu cak makan sedikit tu. Nak keluar tak boleh duduk dalam tu. Baru betul. Ini dalam penjara makan free. Kemudian kita kata undang-undang syariat Islam ini undang tidak sempurna, undang-undang syariat Islam ini zalim, kerana apa ni, tidak berperi kemanusiaan, keras dan sebagainya. Allahu akbar. Tuan-tuan, saya tak sempat nak baca habis kitab ni. Boleh tuan-tuan tengok cara ringkasnya. Hukuman hudud dan qisas adalah satu hukuman kata pelaku jenayah dan cegahan terjerumus ke dalamnya. Cegahan daripada terjerumus ke dalamnya. Hukuman hudud dan qisas ini disyariatkan sebagai satu rahmat kepada hamba-hamba Allah dan mengelak daripada pelbagai kebinasaan. Ia juga sebagai satu pencegahan bagi penjenayah. Jadi kita nak cegah manusia, nak cegah daripada benda tak baik, maka yang pertama, hukuman qisas dan hudud ini dibawa oleh Islam, bukan pemikiran manusia. Ini yang paling tinggi sekali. Tuan-tuan sebagai orang yang beriman, kita kena kata undang-undang ini mari daripada Allah Azza wa Jalla. Banyak ni keluar ni risalah-risalah dalam sat khabar duk kritik. Oh, dia kata tak boleh, undang-undang jenayah syariah yang dibentang oleh Kelantan itu ada masalah. Saya minta kepada ahli akademik yang bercakap dalam sat khabar ke dalam TV ke, tunjukkan kepada kami di bawah section mana, muka surat berapa dalam akta ini yang silap. Ta'al, kita akan jemput dia mari ke negeri Kelantan, bentang di mana salahnya, kita akan panggil ulama-ulama kita betulkan. Belum tentu lagi kita salah ke dia salah, tak tahu lagi. Munaqashah dulu, kita bincang tengok. Kalau setakat dah bercakap dalam TV, radio, siapa boleh cakap? Oh, undang-undang ni saya kritik sebab tak betul. Awak cakap seorang boleh? Mari berdepan, kita tengok. Kalau betul-betul ikhlas nak betul, mari kita beri apa ni, pihak kerajaan bersedia untuk panggil dia orang ni, jemput, bentang di mana tempat salah, di mana tempat kita perlu baiki, di mana tempat yang kita betul-betul masih lagi peluang untuk kita tidak mengatakan bahawa undang-undang tersebut 100% tepat. Mungkin ada benda ijtihadi dalam beberapa perkara, ada. Tapi mari jangan duduk buat apa ni dalam sat khabar saja dah. Yang kedua, hukuman ini adalah bersesuaian dengan fitrah manusia kerana ia diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi manusia, Allah Ta'ala yang mencipta manusia, dia tahu apa keperluan manusia. Macam tuan-tuan hari ni kerja di kilang kereta, nah, Pro 2 sini, orang Pro 2. Jadi kalau buat mari kereta lain masuk, buat mari kereta Volvo ke Mercedes, orang dia tak mahu tahu dah, saya pakar bidang ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mencipta manusia, dia tahu macam mana nak cegah manusia ni daripada terjebak kepada kemungkaran, terlanggar hudud Allah Azza wa Jalla. Ni kita dah ni time waktu jaga kereta ikut syarikat, time waktu nak laksanakan undang-undang tak mau ikut Tuhan, nak ikut orang putih, ikut Jepun, ikut segala ikut. Waktu mari 5S baru ni, sini pakai kot 5S, pakai tak? Hak Jepun bawa tu. Jadi bila mari bobok pendakwah ni dipanggil oleh pemerintah supaya tolong pasang Quran, letak Quran di tempat S1 mana ayat Quran. Saya kata terbalik ni, patut orang mari Quran dulu, diistimbak daripada Quran itu ni S1 S2 mari pada Quran ni, dia ambil hak Jepun S, kita nak suruh Quran tu sokong dia, nak suruh jadi Islam. Saya kata tak apa jugalah, kita berfikiran positif, boleh terima. Jadi undang-undang syariat Islam ini mari daripada fitrah. Yang ketiga, hudud adalah hukuman yang tetap bagi seluruh masyarakat manusia dan sesuai dengan semua tempat. Jangan kata tak sesuai, negeri Arab je boleh ni, negeri Malaysia tak boleh. Malaysia duduk di bawah negeri mana? Malaysia duduk di bawah bumi siapa? Bumi lain daripada bumi Tuhan lah. Jangan kita bercakap. Maka Allah SWT mengetahui. Yang ketiga, hudud bertujuan. Yang keempat ni, hudud bertujuan untuk memelihara kemurnian akhlak dan ketinggian pekerti yang menjadi objektif dakwah semua Rasul alaihi wassalatu wassalam, ajak manusia jadi baik. Yang kelima, ia adalah satu hukuman berbentuk peribadi, tidak bertanggungjawabkan kata semua jenayah melainkan pelakunya sendiri. Ini kita ni, orang yang buat jenayah dia je kena. Ni ada setengah undang-undang ni, kalau dia tak ada, ambil keluarga dia lah. Keluarga dia tak ada kena. Kenapa ambil mak dia? Mak dia tak ada dosa. Orang lain yang buat dosa, kenapa dia ambil dosa orang lain? Itu. Kecuali kita sebagai penjamin, itu lain. Kenapa awak pergi jamin orang?
Hari ni ramai orang mengadu, ustaz tolong doa dengan saya jamin orang ingat dia baik, sekarang ni dia lari, dia tak bayar hutang, dia buat itu buat ni, saya yang kena. Itu awak punya pasal. Siapa dia suruh jamin orang? Jangan duk jamin orang mudah-mudah, walaupun kawan kita. Hari ni tak ada amanah di akhir zaman ini cukup dahsyat. Yang keenam, ialah undang-undang yang seragam bagi semua manusia. Apa makna seragam? Tidak ada perbezaan. Di negara yang mengamalkan undang-undang sekular, nampak sangat perbezaan dia tu. Orang yang mencuri sabun 4-5 supit, 4-5 apa ni botol, kena banyak tahun kena, kan? Orang yang curi juta-juta, berapa tahun kena? Tuan-tuan baca surat khabar belaka ni. Nah. Jadi kesimpulan pencuri kata, kalau nak curi negara macam ni, kita lah ngomong betul-betul. Kalau setakat ambil sabun lah, ambil apa ni tuala lah, ambil tisu, kena penjara banyak. Yang juta-juta, berpuluh juta, itu rehat ya, tak ada masalah. Lepas hipi tak mana masuk-masuk lagi. Sebab ini perbezaan. Satu kes berlaku kepada seorang perempuan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil Makhzum. Perempuan ni Bani Makhzum, dia mencuri. Bila dia curi, undang-undang mesti potong tangan. Habislah tangan budak ni. Maka orang-orang Mekah, apa ni, sahabat-sahabat berbincang, dia kata, boleh ke tidak kita hantar seorang pergi jumpa Nabi, minta rayuan kes. Jadi orang duk cari-cari siapa yang orang boleh rayu ni. Tengok Usamah bin Zaid, cucu Hibbun Nabi, cucu yang Nabi sayang. Selalu letak atas kenderaan, letak atas unta belakang dia berjalan sekali. Jadi Usamah pun pergi kata, ya Rasulullah, bolehkah tidak maafkan ataupun kurangkan kes yang berlaku kepada Makhzumiyah ni. Bila dengar hak ni, bukan kata Nabi gosok kepala Usamah ni, tak apalah anak cucu saya dah. Lah, Nabi kita bangun bersabda, atashfa' fi haddin min hududillah. Hei Usamah, mu mari nak minta tolong aku, mari nak berunding dalam hak, dalam undang-undang Allah. Maka Nabi kita berkhutbah mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarif taraku wa idza saraqa fihimud dhaif aqamu alaihi al-had wa aymullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Tengok Nabi tegas dalam hadis ni. Nabi kata, binasanya orang dulu daripada kamu. Sebab apa? Orang yang baik, orang yang besar-besar pangkat mencuri, kamu lepas. Orang yang mencuri di kalangan orang yang lemah, orang yang dhaif, orang yang apa ni, tak ada pangkat ini, kamu akan jatuhkan hukuman. Aqamu alaihi had. Nabi bersumpah, wa aymullah, demi Allah, kalau Fatimah anak aku, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam saraqat, mencuri, laqata'tu yadaha, aku akan potong tangan dia sendiri. Jadi Nabi kita tegas bahawa potong tangan ini kena kepada semua manusia. Yang ketujuh, ialah satu hukuman adil yang sama. Ia tidak menzalimi penjenayah ataupun mangsa jenayah. Ni kita ni bila nak potong tangan orang, kesian, tak berperi kemanusiaan. Yang dia masuk dalam rumah orang malam-malam pergi curi barang. Kadang-kadang barang dia curi tu harta pusaka daripada nenek lagi. Sayang ke makcik ni, pakar pun tak. Nak pakai pun sayang, takut rusak lah, takut tu takut ni. Si pencuri mari ambil senang-senangnya pergi gadai pula dengan harga yang begitu murah. Kita kata kesian nak potong tangan dia. Jadi kita duk fikir kesian kepada penjenayah, tapi tidak kesian kepada orang yang dikenakan jenayah, yang dizalimi. Sama dengan isu tadi juga, beri makan kepada orang yang jenayah, tapi biarkan orang-orang yang patut diberi bantuan dibiarkan duduk sendirian, terpaksa mencari belanja sendiri dalam rumah dia. Jadi hudud berasaskan pemeliharaan terhadap maslahat-maslahat kepentingan dan keperluan manusia. Yang seterusnya, Islam mengambil kira keadaan pesalah jenayah. Jadi kita tengoklah, kalau jenayah tu terlibat dengan pukul, sebab contohnya dia ni sakit, kita boleh tangguhkan sampai dia sembuh. Macam kes yang berlaku pada perempuan yang datang mengaku depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sudah mengandung. Suruh jatuhkan hukuman, kata dia. Dalam 2-3 kes perempuan ni mari mengadu dia mengandung. Ma'iz radhiyallahu anhu, dia mengadu jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah,
aku telah ditimpa dosa. Tahirni, bersihkan aku. Siapa yang menggerakkan orang ni nak suruh mari mengaku? Sebab undang-undang zina, kita nak laksanakan hukuman ke atas orang ni, kena ada 4 orang saksi. Kalau orang boleh tengok 4 orang saksi, boleh tengok dia berzina, hai, bukan manusia biasa dah tu. Kes luar, orang panggil luar daripada kebiasaan dah tu dah. 4 orang boleh tengok serentak lah. Maka yang paling besar sekali di zaman Nabi SAW, tidak ada saksi yang melihat. Hukuman itu dijatuh dengan sebab ikrar, pengakuan orang itu. Kalau orang itu mengaku, jadi hari ini macam nak buat, tak ada undang-undang, budak-budak mengaku, dia pergi mahkamah yang dikatakan mahkamah syariah tu, dia kata apa? Dia ni zina, jatuhkan hukuman. Hakim kata tak ada, Malaysia ni ada 356 je. Ingat undang-undang Malaysia, undang-undang syariah kita Malaysia ni syariah 3556. Berapa? Apa 3? Belajar kat undang-undang sikit. 3 tahun penjara. Lagi 5,000 denda. Lagi 6 kali sebab. Itu ya paling tinggi. Cabut tangan, cabut kaki, cabut kepala, tak ada lah. Tak ada undang-undang. Jadi budak-budak ni ketawa ya. Suka. Mak dia pula galah duit begini bawa beg. Berapa? Tok Hakim nak berapa? Allahu Akbar. Sombongnya. Saya seorang hakim, kawan saya, dia kata, aku nak kata apa nak mau cik ni. Bawa beg ni mari nak bayar denda anak dia ni ditangkap. Tuan Hakim nak berapa dia? Bukan nak rayuan minta kurang, cabar lagi nak berapa. Dia tahu dah banyak mana pun itu je yang ada. 356 je ada. Lebih pada tu tak ada. Allahu Akbar, malunya kita. Undang-undang syariah nama dia itu yang ada, tuan-tuan kena ubahlah. Setakat mana yang ada ni kita tidak reda dengan undang-undang orang putih yang dilaksanakan, sebab kita nak undang-undang syariah dijalankan di atas muka bumi ini. Yang ke-10, mengenakan hukuman berat bagi kesalahan yang dilakukan secara terang-terangan. Supaya apa? Supaya manusia nampak jenayah itu di hadapan mata mereka. Jadi tuan-tuan boleh tengok, teliti dalam kitab ini ada 10 kelebihan undang-undang syariah Islamiah ini nak dibandingkan dengan undang-undang yang lain. Kalau rajin tengok YouTube tu, anak sekarang ni mengajar, dia panggil fiqh manhaji. Fiqh manhaji dalam jilid yang ke-8, semuanya tajuk dia tentang jenayah syariah. Kita mengajar awal-awal lagi, belum kajian istiadat laksana hudud kita ajar dah, sebab nak suruh masyarakat ni faham ini dia hudud. Undang-undang murtad, macam mana undang-undang, jadi semua sekali undang-undang ini ada dalam kitab kita ni pun ada disebut secara ringkas undang-undang hudud yang diittifaq ulama, macam undang-undang murtad kenapa dibunuh, hukuman zina kenapa disebat ataupun direjam, hukuman qazaf. Jadi semua ada di sini, tuan-tuan boleh baca nanti insya-Allah dalam kitab kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.